أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. Tanbihun ni masdar daripada nabbaha yunabbihu tanbihan. Tu masdar dengan makna isim fa'il, tanbihun dengan makna amrun munabbihun. Tanbihun ay hadza tanbihun, hadza tanbihun mana hadza amrun munabbihun liman ghafala mimma qablahu. Hadza amrun munabbihun, bermula ini perkara yang menjagalah ia bagi mereka, yang lupalah ia daripada bagai yang sebelum daripadanya. Maka camlah kita mesti tahu bahawa apabila musannif bawa datang ke lafaz tanbihun ini sebagai penjagaan bagi masalah yang telah dahulu. Terlalu itulah tanbihun dengan makna amrun munabbihun liman ghafala mimma qablahu, perkara yang menjagalah ia bagi mereka yang lupalah ia daripada masalah yang dahulu. Nak jaga bagi mereka yang lupalah ia masalah yang dahulu. Nah, ada amrun munabbihun liman ghafala mimma qablahu ke bagi. Tu dia, ingat tu. Tanbihun kalau kita mai secara nahwu ke, tanbihun masdar nabbaha yunabbihu tanbihan. Nah, ada cara soraf nabbaha yunabbihu tanbihan. Dia bagi masdarun bimaknas mil fa'ili, masdar dengan makna isim fa'il, dengan mana amrun munabbihun. Tu tak apa nah, kita bahas sikit kat sini. Kata musannif, disyaratkan pada sah sembahyang qasar itu. Ni syarat supaya nak sahkan sembahyang qasar itu, disyarat akan bahawa diniatkan qasar. Disyaratkan disyaratkan pada sah sembahyang qasar itu, disyarat akan bahawa diniatkan qasar. Niat qasar ni pakai syarat. Maka apabila lah kita tidak niat qasar, maka sembahyang kita tidak sah. Akan tetapi ada juga ulama yang mengatakan bahawasanya sekiranya kalau kita tidak niat qasar, akan tetapi kita niat 2 rakaat, itu pun memadai.
Semacam kita sembahyang, kita kata usolli fardhu zuhri rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku semaya fardhu zuhur 2 rakaat. Nah, makmuman ataupun imam lillahi ta'ala. Tidak menyebutkan qasar, akan tetapi kita sebutkan 2 rakaat. Maka ini ada ulama mengatakan kata memadai sah. Nah, akan tapi pulaknya kaum yang masyhur. Tu. Nah, kaum yang kuatnya mesti kita kena niat qasar. Jadi apabila lah kita ada lupa, ada lupa hendak niat qasar, tapi dalam niat kita dah sebutkan 2 rakaat. Ini kita bakalkan hak yang ulama, setengah ulama mengatakan betul. Ya, ada ulama mempertuakan itu boleh. Nah, ni sekiranya kalau kita lupa. Bukan setengah lain lah kalau kita lupa. Jadi yang terlebih sahihnya, yang terlebih betulnya, iaitu kita sebutkan qasar. Nah, sahaja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat qasar makmum kerana Allah Ta'ala. Itu dia. Kalau jadi makmum, kalau jadi imam, sebutkan imam. Ini sebagai syarat. Bersalahan sembahyang tamam, maka tiada disyaratkan pada sahnya sembahyang tamam. Tiada syarat akan bahawa diniatkan tamam. Adapun sembahyang tamam, sama sembahyang yang cukup 4 rakaat, yang ini tak perlu, kita payah kita niatkan tamam. Kenapa? Kerana bahawasanya sembahyang tamam ialah sembahyang tamam ni asal. Tu dia sebagai asal sembahyang tamam ni. Nah, adapun sembahyang qasar ni hak fara' saja. Kalau gitu hak asal tak payah, tak perlu kita niatkan tamam. Nah, bukan kata aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tamam. Tamam tu tak payah sebut tapi qasar hak ni mesti kena sebut kerana dia dikatakan syarat. Habis. Tu tambihun sebagai penjagaan bagi lupa masalah yang dulu. Dan yang keenam daripada 8 syarat, bahawa menyekat ia seorang di dalam kepanjangan sembahyangnya seorang itu. Bahawa menyekat ia seorang di dalam kepanjangan sembahyang seorang itu. Menyekat menahan. Bahawa menyekat menahan ia seorang daripada kepanjangan sembahyang seorang itu, menyekat menahan daripada segala yang menafikan niat qasar, segala perkara yang menafikan, yang menolakkan, yang mentiadakan sembahyang qasar. Itu kita kena sekatkan dalam kepanjangan sembahyang kita. Di dalam hal kita sembahyang, kepanjangan sembahyang zuhur, sembahyang asar tu, mesti kita kena menolakkan perkara yang memalingkan daripada qasar. Nah, tu perkara menafikan daripada qasar. Seperti kita meragu-ragu ke, aku ni nak ke tak nak sembahyang qasar ni? Aku balik mesti kena menyekatkan perkara yang menafikan niat qasar. Nah, seperti kita niat kembali ke, guna balik, tak nak pergi dah musafir, atau ragu-ragu dah, aku macam mana ke tadi? Tengok tafsir lagi ke datang. Macam mana? Maka jikalau syak, ini tafsir bagi syarat yang ke-6 bagi. Nah, tafsir. Maka tafsir, maka jikalau syak ia seorang. Maka jikalau syak, yakni ragu-ragu ia seorang, adakah ia seorang itu niat akan qasar tahu tiada,
Aku niat ke tak niat duduk semayang. Dia duduk semayang. Nah, duduk dalam sembahyang, tapi dah semayang hati ragu-ragu. Mari syok. Aku ni kosa ke tak kosa? Kosa ke tak kosa? Niat ke tak niat kosa? Jawab dia, nescaya tiada harus baginya, bagi seorang itu qasar, tak harus dia qasar. Jikalau syok masalah qasar. Apabila tak harus qasar, lepas tu hanya lazim akan dia, akan seorang itu oleh mentamamkan sembahyang. Tak boleh dia qasar sembahyang apabila dia diragu-ragu atau syok di dalam hatinya bahawa dia ni niat qasar ke tak niat qasar. Yang ni lazim, yakni wajib akan dia, akan seorang itu wajib oleh mentamam, yakni oleh mentamamkan sembahyang. Tak boleh dia qasar. Itu dan jika ingat ia seorang pada waktu itu, waktu syok, dalam hal-hal syok tu niat, ingat apa? Ingat akan bahawa ia seorang niat qasar sekalipun, tiada harus bagi qasar juga. Walaupun dalam hal dia syok tadi, sebelum dia dalam hal dia syok itu, dia mari ingat, dia datang keingatan bahwasanya kata dia ni dah niat qasar. Tapi sebelum itu dia dah lakukan, dia jadi syok. Dalam hal syok itu dia mari hilang syok. Dapat ingat pada aku ini qasar, aku niat qasar. Begitu sekalipun tak boleh dia qasarkan sembahyang. Apabila ragu-ragu mesti kena mentamamkan sembahyang. Sebab inilah dalam hal kita nak sembahyang yang ulama mengatakan, sebelum pada kita nak sembahyang, kita mesti ingat hakikat sembahyang dan ingatkan sifat sembahyang. Barulah tak mari, tak datang syok, tak datang ragu-ragu. Apakah hakikat sembahyang? Ialah af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslim muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi bisyara'ita maksusah. Itu hakikat sembahyang. Segala perbuatan dan segala perkataan yang dimulaikan dia dengan takbir dan disudahikan dia dengan memberi salam dengan syarat-syarat yang tertentu, itu hakikat sembahyang. Maka di dalam hal itu juga kita mesti ingatkan, ini bukan niat, mari datang dalam hati, mari ingat sebelum usalli. Keadaan sembahyang fardu zuhur, keadaan sembahyang fardu asar, itu sifat sembahyang. Keadaan sembahyang fardu zuhur qasar kalau kita hendak qasar. Keadaan sembahyang fardu asar qasar kalau kita qasar. Ini sebagai datang perkara itu, kita tak jadikan ragu-ragu dalam sembahyang, tak jadikan syak dalam sembahyang. Ini mesti kita kena niat, kena azam, kena cita-cita. Sebelum daripada kita akadkan takbir, kita mari azam, mari cita-cita, aku keadaan sembahyang fardu zuhur, keadaan sembahyang fardu asar. Kalau kita nak sembahyang keadaan sembahyang fardu zuhur qasar, keadaan sembahyang fardu asar qasar. Selepas pada kita ingat macam itulah, maru datang usalli fardu zuhri raka'ataini qasran ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Kalau istiqamah macam tu, insya-Allah niat kita tidak ada ragu-ragu. Aku sembahyang qasar ke atau tak qasar? Aku sembahyang zuhur ke asar ni? Aku niat zuhur ke asar? Aku niat asar ke isyak? Macam-macam. Tu sikit banyak huraian kat situ. Habis.
Dan jikalau sembahyang ia seorang dengan niat qasar, mula awalan permulaan dia tu sembahyang niat qasar, kemudian taraddud ia seorang itu pada bahawasanya seorang hendak qasar ke atau hendak tamam. Mula-mula dia niat qasar, kemudian taraddud ni jelas syak jugalah, kemudian pergi datang. Taraddud ni pergi datang. Aku ni nak qasar, hendak qasar ke atau tak nak qasar? Ada. Aku nak qasar ke atau nak tamam? Itu taraddud. Di antara hendak qasar dan hendak tamam. Akan tapi mula-mula dia niat hendak qasar, tapi setelah apabila takbir dia mari ragu-ragu, mari pergi datang, adakah hendak qasar, adakah hendak tamam? Yang ini jawab bagi jikalau saya lazim akan akan seorang itu oleh mentamam. Lazim mentamam mana wajib oleh mentamam ke sembahyang, mana wajib dia kena mengerjakan sembahyang 4 rakaat. Tak boleh dia sembahyang 2 rakaat. Ni dia. Dan jikalau berdiri oleh imam bagi makmum, berdiri bagi rakaat yang ketiga. Ni satu masalah. Dan jika berdiri oleh imam makmum bagi rakaat yang ketiga, maka syak oleh makmum. Tiba-tiba makmum syak. Apa kesyakan dianya? Ini badal istimal dia panggil. Apakah perkara yang syak? Ini perkara yang syaknya. Adakah imam bagi makmum yang sembahyang tamam, atau ia imam tu lupa? Imam ni sembahyang tamam ke dia lupa ni? Aku ikut dia sembahyang qasar lah aku ni, tapi imam ni macam mana dia sembahyang tamam ke dia lupa? Kerana sembahyang qasar 2 rakaat, akan tetapi dia bangkit, dia bangun naik rakaat yang ketiga. Macam mana? Jawab bagi masalah tu, saya wajib atas makmum itu oleh mentamamkan sembahyang makmum. Wajib makmum kena sempurnakan sembahyang. Kena mencukupkan sembahyang. Saya wajib atas makmum itu oleh mentamam, oleh mencukupkan sembahyang makmum. Wajib mencukup. Tak boleh dia qasar lagi. Sekiranya kalau dia tu mari syok, adakah imam tamam ke atau lupa ke, bagi dia wajib nak sempurnakan 4 rakaat. Dan jika adalah imam bagi makmum tu yang lupa sekalipun, walaupun imam tu dah lupa, tapi wajib bagi makmum mencukupkan sembahyang 4 rakaat. Dan jikalau berdiri oleh seorang yang sembahyang qasar, berdiri bagi rakaat yang ketiga. Dia berdiri mana dia bangkit, dia bangun naik bagi rakaat yang ketiga. Akan tapi berdiri itu dengan sengajanya seorang yang sembahyang qasar tadi. Jadi seorang sembahyang qasar 2 rakaat, akan tetapi dia bangkit naik rakaat yang ketiga dengan sengaja, serta ketiadaan sabab yang mewajibkan mentamam. Itu tak ada. Tak ada ke sabab yang mewajibkan dia itu sembahyang tamam, tak ada. Gapo dia ke sabab? Apakah dia sabab itu? Ni misal bagi sabab yang mewajibkan tamam, seperti niatnya. Seperti niatnya seorang sembahyang qasar akan mentamam, itu sabab mewajibkan mentamam. Sabab meniat, sabab dia wajibkan sembahyang tamam apa? Niat akan sembahyang tamam.
Maka dia tak ada niat nak sembahyang tamam. Tahu niat ia seorang yang sembahyang qasar itu akan beriqamah, akan bermukim. Ini sebagai sebab dia sembahyang tamam, tapi tidak ada niat sembahyang tamam, tidak ada niat beriqamah, bermukim. Bermukim, berdiam. Bermukim makna berdiam, berdiami. Berdiami di tempat tu. Tak ada niat begitu. Macam mana masalah ni? Saya batal oleh sembahyangnya, sembahyang seorang itu ya sembahyang qasar, kembali dia berdiri bakir rakaat yang ketiga dengan ini batal, tak pakai sembahyang dia. Itu satu masalah. Dan jika berdirinya seorang yang sembahyang qasar itu bagi rakaat yang ketiga, dan jika berdirinya seorang sembahyang qasar bagi rakaat yang ketiga, berdiri dengan lupa. Berdiri dengan lupa, dia tak ingat, maka wajib atasnya, atas seorang yang berdiri dengan lupa, maka wajib atasnya, atas seorang yang sembahyang qasar yang berdiri dengan lupa tu, wajib kembali pada ketika ingatnya seorang itu. Ketika dia ingat, wajib dia kembali balik. Bermakna kalau dia yang tiga, wajib dia turun balik rakaat yang kedua. Wajib dia turun balik, wajib turun kembali tahiyat. Tahiyat sudah, bagi salam. Tu makna wajib dia kembali, mana wajib dia turun balik. Dah naik rakaat yang ketiga, lupa. Kata kita sembahyang qasar, maka wajib turun balik tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Lepas pada tu, kemudian pada itu bagi salam. Ini bagi yang berdiri dengan lupa. Wajib kembali pada ketika ingatnya seorang itu. Dan sunat ia seorang itu sujud sahwi. Bila sebelum beri salam, sunat ia sujud sahwi. Maka sujud sahwi ni 2 kali. 2 kali selepas kemudian pada kita baca tahiyat, selepas pada kita baca tahiyat. Lepas dah tahiyat akhir, kita niat sujud sahwi. Aku hendak sujud sahwi. Turun sujud kali pertama, bakit naik antara sujud pula yang kedua, bakit naik sujud yang kedua, bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi sujud sahwi ni mesti kena ada niat, kata aku hendak sujud sahwi. Jangan turun sujud sahwi dengan tidak ada niat. Itu batal pula sembahyang. Sujud sahwi tapi tidak ada niat. Yang tak kena niat ni itu makmum. Makmum ni tak kena niat pasal dia ikut imam. Adapun imam wajib niat, kena niat sujud sahwi. Dan jika ia sembahyang seorang diri pun wajib niat sujud sahwi. Diri sujud sahwi itu sunat. Diri sujud sahwi itu semata-mata sujud sahwi itu sunat, tapi hendak sujud sahwi itu wajib kena niat. Mesti kena niat. Letak niat, akan tapi kita sujudkan sahwi, maka ketika tu batal sembahyang kita. Ingat baik. Ini sujud sahwi. Sunat ia seorang itu sujud sahwi. Sujud kerana lupa, tu sujud sahwi. Sujud sahwi, sujud kerana lupa. Maka jika menghendaki ia seorang itu, ketika ingatnya seorang itu akan bahawa mentamamkan sembahyangnya seorang. Selepas dari kemudian daripada dia naik rakaat yang ketiga tu, dia tak apa, aku akan cukup sembahyang 4 rakaat, tak payah kembali tak payah buat qasar, aku cukup selalulah 4 rakaat tu. Macam mana? Wajib atasnya, atas orang itu kembali juga. Wajib atas dia kena kembali turun juga pada rakaat yang kedua tadi.
Kemudian selepas pada dia kembali turun tu, maka berdiri ia seorang itu dengan niat mentamamkan. Kena turun balik dulu. Turun balik pada rakaat yang kedua tadi. Kemudian pada turun balik itulah dia niat semula. Dia berniat baru. Kata aku hendak mentamamkan sembahyang. Lalu tu bangun rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat. Itu dia. Jangan hubungkan hal keadaan rakaat kita tu lupa. Itu tak boleh tu. Jangan tu. Itu tak boleh. Batal sembahyang tu. Kita dah lupa. Dah lupa sembahyang, bangun dari rakaat yang ketiga. Sambilan itu kita pun biarlah aku tamam cukup selalu. Tak payah tekan balik-balik. Itu tak boleh juga. Wajib kena turun balik rakaat yang kedua. Kemudian niat baru pula. Aku hendak mencukupkan sembahyang 4 rakaat. Bangun rakaat ketiga, bangun rakaat yang keempat. Tu kena buat macam tu. Tak boleh kita hubung selalu. Tak boleh kita straight pergi selalu. Itu tak boleh. Kita terus pergi selalu tu, itu tak boleh. Kena mesti balik corner dulu. U-turn dulu balik semula. U-turn balik rakaat yang kedua, tahiyat. Tu bangun balik rakaat yang ketiga. Rakaat ketiga yang 4. Tahiyat rakaat yang kedua tu sunat je. Kalau nak sepenuhkan semayam. Tu ingat asal susah nak ingat ni. Susah nak ingat ni. Semayang kosar macam lupa kalau bangun naik. Ingat tu, tamam selalu. Ingat tamam, hubung selalu 3, 4, batal sembahyang. Ni dia ni masalah fiqh ni memanglah susah nak ingat. Lalu tu ulama-ulama simpankan di dalam kitab. Ulama-ulama mesimpankan di dalam kitab supaya kita fahamkan kitab yang dia tulis ini. Maka mudah bagi kita melihat ke masalah-masalah yang payah-payah. Maka sabit di sini, di sini masukkan domit dia. Domit ia akan dia nya tu masuk biarkan penuh. Kemudian kita baca balik. Muzakarah balik kan macam mana masalah ni. Itu bagus. Itu paling baiknya. Dan pada surah ini dan pada masalah ini pun masalah mana? Masalah tu, maka jika menghendaki ia ketika ingatnya itu akan bahawa mentamam kesembahyangnya, sewajib atas kembali juga, maka berdiri dia dengan niat mentamamkan. Itu masalah. Maka surah ini, maka masalah ini. Masalah mana? Ini masalah maka jika menghendaki ia ketika ingatnya itu akan bermutama ke sembahyang ila akhirih. Maka dan pada surah ini pun sunat baginya, bagi seorang itu sujud sahwi juga. Sunat sujud sahwi. Macam dulu jugalah. Macam dulu dia naik rakaat yang ketiga dia lupa. Dia turun balik. Kemudian sebelum disalam dia sunat sujud sahwi. Masalah ini dia naik, dia lupa. Kemudian dia turun balik, dia niat mentamamkan sembahyang. Sebelum sunat dia sujud sahwi. Sebelum bagi salam yang keempat pada rakaat keempat tu ada tahiyat akhir, maka sebelum pada tahiyat akhir sunat sujud sahwi kat situ. Walaupun dia sembahyang 4 rakaat. Tu. Karena sujud sahwi ni sujud kerana lupa. Habis syarat yang ke-6. Dan yang ketujuhnya, dan syarat yang ketujuhnya daripada 8 syarat, keadaan orang yang niat qasar itu, yang musafir ia orang pada sekalian sembahyangnya orang. Niat qasar tu, orang ada niat qasar tu. Keadaan orang yang niat qasar itu, yang musafir ia orang itu pada sekalian sembahyangnya orang. Kemudian maka jika niat ia seorang di dalam sembahyangnya seorang akan iqamah, akan bermukim. Bermukim mana? Yang memutus akan safarnya seorang.
Dalam hal itu, dalam hal dia ada sembahyang, dia niat berasa hendak bermukim, tidak nak musafir. Nah, padahal bermukim ni memutuskan iqamah. Macam mana? Orang ni dia dalam sembahyang dia niat iqamah. Iqamah mana? Iqamah yang memutus akan safarnya safar seorang. Satu masalah. Belum jawab lagi tu, belum jawab. Tawasyak ia seorang. Adakah ia seorang telah niat iqamah? Dua masalah. Pertama, dia niat dalam sembahyang iqamah yang memutuskan safar dia. Yang kedua, ya syak, adakah dia niat iqamah atau tiada niat iqamah? Atau tiada, yakni tiada niat iqamah. Atau sampai perahunya seorang akan tempat kediaman seorang yang musafir saat ni. Nah, tu tiga sepak masalah ni. Tengok. Masalah macam ni banyak ni, dengar ni. Satu, dua, tiga. Nah, tiga sampai perahunya seorang yang musafir akan tempat kediamannya seorang yang musafir tadi. Padahal ia seorang musafir itu di dalam sembahyang jadi qasarkan. Nah, dia tidak niat iqamah, dia tidak ada ragu-ragu, tidak ada syak, akan tetapi perjalanan perahu dia sudah sampai tempat iqamah bagi dia. Nah, telah sampai tempat iqamah bagi dia. Ni dia je. Tiga masalah. Tawasyak ia seorang yang musafir itu. Syak macam mana? Syak macam ni. Adakah sudah sampai perahunya? Ini badal istimal. Kalau Iraq nahu, badal istimal. Sampai dalam Melayu, dalam Jawi pun ada nahu. Buat kamu semua ni tak pandai nak baca gua nak. Nak baca kitab gua nak tak kerti nahu. Nahu ni ada semua. Nahu sorah ada semua. Dalam Jawi pun ada, dalam Arab pun ada. Nah, tapi hanya dalam Jawi ni tak perlu nahu sangat. Nah, tak perlu sangat pada nahu. Tapi kalau faham nahu, masya-Allah senang faham. Tengok. Nah, tawasyak ia seorang musafir. Syak apakah yang dia syak? Ini badal istimal bagi. Nah, badal istimal. Gapa? Adakah sudah sampai perahunya seorang itu akan tempat kediamannya seorang? Atau tiada sampai perahunya akan tempat kediaman? Atau tiada sampai syak. Dia sedang sembahyang, mari syak dalam hati. Perahu aku ni dah sampai ke belum sampai tempat kediaman aku? Itu mari syak. Nah, saya tiada harus bagi seorang yang musafir itu, tak harus oleh qasarkan sembahyangnya seorang musafir itu. Tiada harus pada empat masalah itu. Empat masalah. Nah, masalah pertama tadi. Kalau masalah pertama, niat ia dalam sembahyang ke iqamah yang mutuskan safarnya. Masalah kedua, syak ia, adakah ia telah niat iqamah atau tiada. Masalah yang ketiga, sampai perahunya ke tempat kediamannya padahal ia di dalam sembahyang jadi qasarkan. Masalah yang keempat, syak ia, adakah sudah sampai perahunya akan tempat kediamannya atau tiada. Itu empat masalah. Semua empat masalah itu tiada harus baginya qasar. Tak harus qasarkan sembahyang. Ini masalah kita qasar di atas perahu. Supaya dengan perahu ke kereta api. Nah, kereta api. Yang lurus boleh lurus ke kiblat. Tu macam-macam lah. Tu kata pasal apa boleh kata tiada harus?
Kerana apakah tiada harus baginya qasar? Kerana keadaannya. Tu seorang yang musafir itu, bukannya seorang yang musafir itu yang musafir. Pada sekalian sembahyangnya seorang yang musafir tadi. Syarat nak sembahyang qasar jamak, yang qasar mesti sembahyang dia dalam musafir sekalian. Akan tetapi ketika itu dia bukan yang musafir. Pada sekalian sembahyangnya hanya lazim, sungguh pun tiada harus. Nah, tiada harus bagi yang qasar, hanya lazim akan dia, akan seorang itu oleh mentamamkan sembahyang itu, oleh mencukupkan sembahyang yang 4 rakaat tadi. Nah, tu. Oleh mencukupkan sembahyang 4 rakaat itu. Ni kalau syok begitu gini, ni masalah dianya. Ni banyak lagu ni. Tu. Kadang-kadang sembahyang bagi ragu-ragu. Aku niat ke rumah ke belum niat ni. Nah, bagi ragu-ragu masalah syok. Syok ni memanglah ada sentiasa dalam hati manusia. Kerana syok-syok ni gangguan syaitan. Syok-syok ni gangguan syaitan. Benda yang diganggukan oleh syaitan. Nah, tu syok apa ni? Dan yang kedelapannya, dan syarat yang kedelapannya, 8 syarat. Mengetahui ia seorang. Nah, yang sembahyang qasar itu akan bahawa qasar itu harus bagi yang musafir. Ni mesti yang ni kena tahu ni. Kadang-kadang pemuda-pemuda sekarang dia dalam perjalanan, adakah mereka tu tahu? Adakah tahu kata sembahyang qasar ni harus? Nah, sembahyang qasar jamak ni harus. Adakah dia tahu? Mengetahui ia seorang itu akan bahawa qasar itu bagi yang musafir. Yang musafir harus tu sembahyang qasar. Kemudian maka jikalau qasar oleh orang yang jahil, orang yang tak tahu. Orang jahil, orang yang tak tahu, orang yang tidak ada ilmu. Dengan qasar ni, dengan harus sembahyang qasar. Orang jahil-jahil dengan harus qasar baginya. Bagi yang musafir. Nah, maka jikalau qasar oleh orang yang jahil, orang yang tidak tahu, dengan harus qasar baginya bagi yang musafir. Hanya dia ni semata-mata ikut orangnya. Orang sembahyang qasar, dia berqasar tu. Tapi dia tak tahu kata sembahyang qasar ni harus bagi yang musafir. Macam mana orang ini? Nescaya tiada sah sembahyangnya, sembahyang orang yang jahil dengan harus qasar baginya. Tu tak sah sembahyang dia tu. Pasal apa? Kerana apakah? Boleh katakan tiada sah? Kerana bermain-mainnya. Kerana bermain-mainnya orang yang jahil dengan harus qasar bagi dia. Bermain-main dengan sembahyang saja. Itulah tak boleh. Ni pentingnya ilmu ni penting. Itulah orang tak nak ilmu. Nah, ilmu sifatullah wal amalu sifatul abdi. Nah, al-ilmu ni sifatullah, ilmu ni sifat hak Allah. Wal amalu, amal ni sifat hak Allah. Bilalah kita hendak beramal, mesti berilmu. Jangan beramal tidak ada ilmu. Kadang-kadang kita buat amal ilmu tak nak. Nah, tapi nak buat amal. Yang banyak kat macam ni. Macam ni banyak juga. Tu. Ingat baik. Ilmu ni pentinglah, penting sama sekali. Maka ilmu ni ulama-ulama mensimpankan dalam kitab-kitab. Nah, boleh kita fahamkan kitab ini, alhamdulillah, perkara yang besarlah bagi kita. Kata musannif pula, bermula sembahyang qasar itu, habislah syarat-syarat dia dah habis. Bermula sembahyang qasar itu terlebih afdal, terlebih banyak pahala. Lebih afdal. Dan bermula sembahyang qasar itu terlebih afdal, terlebih banyak pahala bagi orang musafir.
Bagi orang musafir. Terlebih afdal daripada sembahyang tamam, daripada sembahyang cukup. Cukup rakaat. Afdal sembahyang qasar lagi. Kata afdal ni. Terlebih afdal ni atas qaul yang masyhur, atas perkataan yang masyhur bagi Imam Syafi'i. Qaul yang masyhur dengan Syafi'i ialah afdal qasar daripada tamam. Akan tetapi ada kait lagi. Kata terlebih afdal ni kait apabila sampai perjalanan seorang 3 marhalah. 3 marhalah. Berapa kilometer? Jadi lebih kurang 130 kilometer. Lebih kurang itulah 130 kilometer. Karena satu marhalah kita kirakan dalam 40 kilometer 40 kilometer lebih. 2 marhalah 80 lebih. 3 marhalah duk 100. 120 lebih ya. Tak apa 30 pun. 120 lebih gitu ya. Apabila perjalanan kita lebih sekadar 125 kilometer, maka yang ini afdal kita qasar daripada tamam. Tu lebih kurang itulah. Melainkan kemudi perahu yang lagi akan sebut nyonya kemudi perahu. Kemudi perahu ni mana orang yang driver perahu. Ada kemudi perahu. Mudi macam dulu mudi. Orang bermudi perahu. Driver perahu driver. Orang yang bawa perahu tu kemudi perahu. Sama kalau kat sini kat sana pun kemudi perahu. Yang lagi akan datang sebut nyonya kemudi perahu. Dan dikehendaki dengan sampai safar seorang 3 marhalah itu. Ni ada tafsir ni. Dan dikehendaki dengan sampai safarnya seorang itu. Dikehendaki bahawa adalah perjauhan antara permulaan safarnya seorang dan antara tempat qasatnya, tempat tujunya seorang dengan haraf dal. Ini dhabit qasat. Takut kita baca qasar dengan ra. Lalu tu juga buat dengan haraf dal. Hal keadaan qasat itu adalah ia dengan haraf dal, bukan dengan ra. Kalau ra qasar, lalu tu dia takut bertukar di antara qasad dengan qasad, maka dia dhabit belakang dengan haraf dal. Namun kalau tak reti, dia tak faham tu. Apa makna dia tu? Dia antara tempat qasad ni dengan haraf dal. Apa dengan haraf dal? Beragam tu. Beragam itu dhabit dia tu. Tu dengan haraf dal itu dhabit bagi qasad. Dhabit qasad panggil. Antara tempat qasadnya bukan tempat qasar, qasad dengan haraf dal. Apa tempat qasad? Tempat tuju. Tempat tuju, tempat menuju tu. Perjauhan antara permulaan safar dan antara tempat qasadnya dengan haraf dal tu 3 marhalah. Tu 3 marhalah. Lebih kurang 120 km lebih-lebih. Tu. Dan jika sebelum memutus ia seorang akan 3 marhalah sekalipun, walaupun belum sampai lagi 3 marhalah, tapi tengah-tengah tu bolehlah dia sembahyang qasar jamaknya. Afdal sembahyang qasar tengah-tengah jalan tu. Bukan nanti sampai 3 marhalah dulu barulah dia tu afdal sembahyang qasar. Bukan. Dalam perjalanan dia, tapi perjalanan dia tu boleh dah sekadar 120 km lebih. 125 km. Lebih kurang itu 125 km. Jadi dan tengah-tengah perjalanan itu boleh sembahyang qasar tu afdal pada sembahyang tamam. Bukan nanti sampai 3 marhalah dahulu barulah boleh dia sembahyang tamam. Bukan macam tu. Ingat baiklah, bukan macam tu. Tu je katanya
Tu. Dan jika tu ghayah pada kata tu boleh semayang, dan jika belum memutus ia seorang, ataupun dan jika belum memutus ia safar, akan 3 marhalah sekalipun, walaupun dia itu sebelum sampai 3 marhalah, harus dia afdal terlebih afdal dia mengerjakan qasar daripada mentamam. Dan jika tiada sampai safarnya seorang, akan yang dimakian itu dimakian 3 marhalah. Ni kalau kita cakap kan, ini betuli perkataan yang atas, perkataan yang dan jika tiada sampai safarnya seorang, akan yang dimakian itu dimakian 3 marhalah. Nah, tak sampai perjalanan dia 3 marhalah. Nah, secara wajib tamam secara sembahyang tamam itu afdal daripada sembahyang qasar. Macam kita pergi 100 km tu tak payah qasar lah, kita tamam. Nah, afdal tamam lagi pada qasar. Lebih-lebih lagi sekarang ini. Sekarang ini senang dengan kereta, dengan apa, senang saja. Kita tilik macam manakah orang dulu. Nah, 80 km ni memang jauh tu lah. Kalau berjalan 80 km ni sehari semalam. Kalau siang hari sahaja 2 hari. Nah, lalu tu 2 marhalah ni perjalanan sehari semalam, 24 jam. Tu 24 jam. Itu bagaimana 2 marhalah. Pasal apa? Kerana apa sembahyang taman afdal terlebih banyak pahala daripada sembahyang qasar? Kerana keluar daripada khilaf. Kerana keluar daripada khilaf dan persalahan Abi Hanifah. Keluar daripada khilaf daripada khilaf Abi Hanifah yang mengata ia Abu Hanifah. Yang mengata ia Abu Hanifah dengan wajib qasar. Dengan wajib qasar pada surah yang pertama, pada masalah yang pertama. Mana masalah pertama? Yakni masalah apabila sampainya 3 marhalah. Itu masalah pertama. Masalah pertama yakni masalah apabila sampai 3 marhalah. Tu wajib qasar. Dan wajib mentamam pada yang kedua, pada masalah yang kedua. Dan wajib mentamam pada yang kedua, pada surah yang kedua, pada masalah yang kedua. Mana masalah yang kedua? Jika tiada sampai safarnya akan 3 marhalah. Itu surah yang kedua. Nah, jika tiada sampai safarnya akan 3 marhalah. Tu. Ni mazhab Abu Hanifah, kalau tak sampai perjalanan 3 marhalah, ini wajib mentamam. Bukan harus qasar, wajib mentamam. Ni Hanafi. Nah, mazhab Hanafi macam ni. Dan muqabil qaul masyhur, melawan ni kakak masyhur. Qaul masyhur tadi mengatakan bahawa afdal sembahyang qasar. Nah, tadi di atas tadi qaul yang masyhur bagi Imam Syafi'i. Nah, ada qaul masyhur bagi masyhur terlebih afdal sembahyang qasar itu terlebih afdal bagi orang musafir daripada sembahyang tamam atas qaul yang masyhur apabila sampai safar 3 marhalah. Itu qaul masyhur. Muqabil qaul masyhur, berkata ia muqabil qaul masyhur, sungguhnya sembahyang tamam afdal daripada sembahyang qasar semata-mata. Apa semata-mata? Tafsir bagi semata-mata. Sama ada sampai safarnya seorang 3 marhalah atau tiada, yakni tiada sampai safarnya 3 marhalah. Maka pihak muqabil masyhur ni afdal semata-mata, afdal mentamam pada qasar. Ni muqabil. Ni. Maka kita nak pakai yang mana? Pakai yang pertama, yakni qaul yang masyhur,
bukan muqabil masyhur. Nah, tu. Adapun kemudi perahu, ni nak menyatakan yang sebut tadi, dia kata lagi akan sebutnya cara pemudi perahu ni. Adapun perahu, driver perahu, ia musafir, ia kemudi perahu. Ada, ia musafir, ia kemudi perahu di dalam laut. Kemudi perahu ni dia musafir ke dalam laut. Kemudi atau pemudi perahu, boleh juga tu pemudi ni, kemudi masuk. Yang musafir ia yang pemudi perahu, driver perahu di dalam laut. Dan sertanya, padahal serta kemudi perahu itu ahli kemudi perahu, ada anak bini dia lah bersekali dengan dia. Dan seperti kemudi perahu, mereka yang sentiasa ia mereka musafir. Musafir dengan tiada berkampung tepat. Tak ada berkampung tepat, sentiasa dia musafir, pergi kat situ, pergi kat sini, seperti orang musafir bergatih sika. Gatih sika. Betul, naik sika, pergi seluruh dunia. Tak tahu ke tempat mana. Nak pergi situ, round dunia. Ada. Ada. Nah, waktu lah kata mati lah, accident. Accident ni ubat tihik. Mati. Ada macam tu. Nah, dia musafir tiada berkampung tepat. Itu pun semacam pemudi perahu juga. Jawab adapun, maka sembahyang tamam itu afdal daripada sembahyang qasar. Kata afdal ni dengan tiada khilaf, dengan tiada menyalahi antara dua kaul itu, yakni kaul yang masyhur dan muqabil masyhur. Kedua kaul tidak ada khilaf, tidak ada yang menyalahi antara dua kaul itu, yakni kaul yang masyhur dan muqabil masyhur. Jadi semua tu sepakat muafakat berkatanya sembahyang tamam tu afdal daripada sembahyang qasar. Ni bagi pemudi perahu. Nah, pemudi perahu, pedriver perahu tu. Dan dia ambil faham, dia ambil renti daripada masalah kemudi perahu, yakni pemudi perahu ini. Dia ambil reti, ambil faham akan masalah jelebar dan kelana kereta bas. Jelebar ni mana? Driver. Nah, masalah jelebar tu. Masalah jelebar yakni driver. Dan kelendar ni mana orang yang sekali jelebar. Yang bersama dengan driver. Nah, tu kelendar. Kalau kat sini kan ada kau yang pungut pitih, yang pungut duit tu kelendar. Nah, pungut pitih, pungut duit kali dengan jelebar driver bawa kereta. Kelendar ni ialah juru pungut pitih. Kalau kat sini. Nah, kat sini, kat sana tak ada kelendar ni. Nah, kat sana ya ada macam naik masuk pitih, naik bagi pitih. Kat sini dah ya ada kelendar. Mana teman bagi jelebar lah. Kita tu teman bagi jelebar. Teman bagi driver. Tu. Jelebar dan kelendar kereta bas. Ni pelurah ni susah sikit ni. Driver, jelebar ni driver. Nah, dan kelendar ni jadi teman jelebar. Teman bagi driver. Kereta bas. Upamanya kereta bas ni, kereta van ke, ikutlah hak teman driver. Tu dia nya. Ni upamanya kereta bas ni upama je. Kereta lain pun tak apa. Nah, kereta van ke, kereta sewa taksi ke. Tu. Yang jauh perjalanan jelebar dan kelendar tadi. Yang jauh perjalanan jelebar dan kelendar tadi. Macam mana? Ni jauh. Ni misal bagi jauh perjalanan. Nah, jelebar, kelendar, kereta, bas, upamanya yang jauh perjalanan. Ini misal dia. Seperti bas Sungai Golok Hat Jai. Bas Sungai Golok Hat Jai.
dekat rantau panjang. Nah, Hajjai ni dekat dengan Songkla. Maka jauh benar dua ni. Nah, perjalanan lebih kurangnya jauh 200 km boleh kot. Jauh 200 km boleh. Boleh kat 200 km. Tu ambil di Sungai Golok sampai di Hajjai. Maka dua ni ada driver dan teman dia. Macam mana? Macam kat sana ke Kuala Lumpur Hajjai, Kuala Lumpur Hajjai. Jadi sentiasa lah bas Kuala Lumpur Hajjai ni ada driver, ada teman dia. Nah, ada driver, ada teman dia. Maka yang ini afdal sembahyang tamam ke sembahyang qasar? Maka sembahyang tamam itu afdal bagi keduanya, bagi jelebat dan kelendar. Bagi driver tadi afdal sembahyang tamam ni. Jawabnya sembahyang gedok sembahyang gedok driver. Kadang-kadang berhenti tempat makan, nampak makan je. Tak ada nampak sembahyang tu. Itu ala kulli hal ala kulli hal itu masalah dia. Masalah dia. Masalah hukum macam ni lah. Sembahyang tamam itu afdal bagi keduanya, bagi jelebat dan kelendar, bagi driver dan teman driver tu. Afdal daripada sembahyang qasar. Ada afdal daripada sembahyang qasar. Nah, sembahyang tamam tu afdal. Dan jika tiada serta keduanya, serta jelebat dan kelendar, ahli-ahli keduanya sekalipun, walaupun serta bagi kedua-dua, tidak ada bersama, tidak serta. Jika tidak serta keduanya apa? Tidak bersama keduanya jelebat dan kelendar. Nah, driver dan teman driver tu ahli-ahli keduanya jelebat dan kelendar. Ahli ni macam anak bini keluarga dia dan tidak bersama dengan dia. Begitu sekalipun afdal sembahyang tamam bagi kedua-dua. Pasal apa? Kerana perkataan dan sertanya ahlinya itu. Kerana perkataan, ini perkataan musannif katanya, dan sertanya ahlinya itu. Itu perkataan tu. Buat isyarat likung kecil-kecil. Kata ini perkataan yang buat hujah, buat dalil. Nah, kerana perkataan dan sertanya ahlinya itu. Mana yang disebut ke atas? Dan sertanya ahlinya. Itu perkataan tu. Bukannya perkataan dan sertanya ahlinya itu. Bukan sebagai ikatan tu dah. Walaupun ahli kedua-dua tu tak ada, afdal mereka tu sembahyang tamam daripada sembahyang qasar. Tu. Seperti berkata oleh Syekh Sulaiman. Bin Umar bin Muhammad Al-Malimi. Berkata di dalam At-Tajrid, nama kitab. Sahifah yakni muka dan halaman. Nah, sahifah muka dan halaman 365. Jilid yang pertama ni, buku yang pertama. Kitab dia ni. Dalam itu dia sebut. Dan berkata ia ya Syekh Sulaiman bin Umar ni pada sahifah itu juga, pada halaman dan muka itu juga. Jadi muka 365. Kata gini. Wa mithluhu ma law kana fil barri kama qalahu syaikhuna. Wa mithluhu ma law kana fil barri kama qalahu syaikhuna. Artinya, dan seumpama pemudi perahu. Dan seumpama pemudi perahu. Barang yakni masalah yang jikalau ada iyo barang pada daratan tu dia. Barang ni masalah yang jikalau ada iyo pada daratan, seperti barang yang berkata kenakan barang oleh guru kami. Seperti hukum yang berkatakan dia ke hukum oleh guru kami. Ini bahasa Arab tu lah.
Tu. So umpama pemudi perahu barang yang jikalau ada ia. Pemudi perahu pada daratan. Seperti barang yang berkata kembalikan barang, yakni hukum yang berkata kena hukum oleh guru kami. Dan jikalau adalah orang musafir itu daimul hadasi. Macam mana? Dan jikalau adalah orang musafir itu daimul hadasi, berkekalan berhadas. Apa daimul hadasi? Yakni yang kepanjangan berlaku hadas. Yang kepanjangan berlaku hadas tu. Tu dia, tu daimul hadas. Gapo? Seperti orang yang selalu berketuk-ketuk. Daimul hadas. Atau berkencing-kencing. Dia panggil kecing dedas. Kat sini nama kecing dedas. Itu selalu berlaku hadas sungguh. Selalu salisil bau, salisil rih tu. Itu daimul hadas. Salisil rih maknanya orang yang selalu berketuk-ketuk. Tu. Nah, berketuk-ketuk tu. Ada pula salisil bau, orang berselalu kencing. Berselalu kencing dia panggil daimul hadas. Apabila ia orang musafir yang daimul hadas ni sembahyang tamam. Sekiranya kalau dia sembahyang tamam, nasraya tiada sunyi masa sembahyangnya daripada berlaku hadas tu. Nas tiada sunyi, tiada lepas. Tiada sunyi, tiada lepas masa sembahyangnya orang musafir yang daimul hadas tu. Tiada sunyi daripada berlaku hadas. Bermakna dia mesti kena berlaku hadas kalau dia sembahyang tamam. Dan apabila ia orang musafir daimul hadas tu, dan apabila ia orang musafir daimul hadas sembahyang qasar, sesunyi ia ni selepas ia orang musafir yang daimul hadas daripadanya daripadanya berhadas. Tu. Sesunyi daripadanya sesunyi ia orang musafir daimul hadas tu. Kalau di sembahyang qasar, sunyi daripada berlaku hadas. Jawab bagi jikalau atas. Maka qasar orang musafir yang daimul hadas itu afdal semata-mata. Afdal semata-mata. Apa semata-mata sini? Semata sini. Sama ada safarnya 3 marhalah atau tiada sampai safar 3 marhalah tu. Tu semata-mata. Sama ada sampai safarnya 3 marhalah atau tiada. Itu semata-mata. Tak kira bagi dia. Kerana dia seorang yang daimul hadas. Maka sembahyang qasar lebih afdal dari tamam. Tak kira dia perjalanan dia tu sampai 3 marhalah atau tidak sampai. Ini sekaliannya ialah masalah-masalah yang bergantung dengan sembahyang bagi orang musafir. Ini huraian yang tersebut. Sekalian huraian tersebut ialah masalah-masalah yang bergantung dengan sembahyang bagi orang musafir. Semua yang dihuraikan ambil pada awal dengan sampai kat sini. Semua ini masalah bergantung bersakut paut dengan sembahyang bagi orang musafir. Ada pun puasa. Ada puasa bagi orang musafir. Ada berpuasa. Mana ada berpuasa bagi orang musafir, maka harus bagi orang musafir di dalam bulan Ramadan. Maka harus bagi orang musafir di dalam bulan Ramadan. Musafir sebagai safar yang panjang.
Yang ini safar yang jauh. Safar yang panjang, safar yang jauh, yang ini qadar 2 marhalah. Harus fa'il bagi harus oleh membukanya orang musafir akan puasanya. Dah akan puasa seorang apa membukakan puasa? Ini tafsir bagi membukakan puasa, yakni ketiadaan puasanya orang yang musafir. Orang musafir tu ketiadaan tak puasa. Sekiranya kalau dia musafir lebih 2 marhalah. Dia musafir begini lebih 2 marhalah. Tetapi puasa orang musafir itu afdal daripada membukanya orang yang puasa. Afdal terlebih banyak pahala daripada membukanya puasa. Kerana apa? Pasal kalau tak puasa pun wajib kena qada. Kalau tu puasa lebih baiknya. Gitu. Ni hendak bagi tahu kan bahawasanya dalam musafir ni harus membuka. Mana harus tidak puasa apabila duduk dalam musafir. Tu ingatlah tu. Tu. Tapi kata afdal ni, kata afdal kait pada kata afdal. Jika tiada mudarat jika tidak mudarat, tiada berbahaya ia yang musafir dengan sebab puasa itu. Kalau tak berbahaya dengan sebab puasa tadi. Tu. Pasal apa boleh kata afdal? Boleh kata afdal tu. Kerana lepas zemuhnya, yakni tanggungjawabnya orang musafir. Kerana lepas zemuhnya, yakni tanggungjawab diri orang musafir tu. Lepas tanggungjawab panggil. Kalau kita tak puasa, kalau kita tak puasa panggil mesti kena qada juga. Tu. Hak kata afdal jika tiada mudarat ia dengan sebab puasa itu. Tu. Jika tiada bahaya ia dengan sebab puasa itu. Tu. Tengok dia katakan satu. Katanya kerana ilah, kerana lepas zemuhnya. Ini ilat bagi katanya afdal. Ilat bagi kata afdal. Pasal apakah boleh afdal? Kerana lepas zemuhnya, lepas tanggungjawab dia. Dan katanya kata musannif dan firman Allah Ta'ala ataf atas kata musannif lepas zemuhnya. Ini erat dahululah. Dan ketiada mensunyikan waktu daripada ibadah. Tu boleh kata afdal tu. Dan ketiadaan tu. Ketika tiada mensunyikan waktu daripada ibadat, sentiasa masa dia dalam ibadat. Ini dikatakan puasa tak afdal daripada membuka puasa. Sekiranya tak mudarat. Apabila mudarat, maka yang ini afdal berbukalah daripada berpuasa. Di sisi kita puasa itu kerana lepas zemah, lepas tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita dah lepas. Kalau kita tak puasa bermakna lepas dah balik ke rumah mesti kena qada pun balik. Bukan lepas pergi begitu tak payah qada, bukan, kena qada. Dan pulaknya Allah pada kata lepas zemah. Dan ketiadaan sunyi, yakni kerana ketiadaan sembunyikan waktu masa daripada ibadat, sentiasa dia dalam ibadat. Dan firman-Nya Allah Ta'ala, ini Allah pada kata lepas zemah, takdirnya kerana firman-Nya Allah Ta'ala wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, dan puasa kamu itu terlebih baik bagi kamu jika adalah kamu mengetahui kamu. Puasa lebih baik ni sekiranya kamu mengetahui. Adapun jika jadi mudarat ini bagi muqabil. Kata yang membetuli bagi jika tiada mudarat ini tadi masalah apa ni? Ini sebagai muqabil pada mana muqabil sini makna membetuli. Adapun jika jadi mudarat membetuli akan perkataan tadi jika tiada mudarat.
Adapun jika jadi mudarat ia orang musafir dengan sebab puasa. Mudarat tu bagi umpama sakit. Sakit dia apabila puasa, dia musafir lagi, sakit lagi, kau berat, kau bahaya. Tahu pedis atau dah sakit. Bagi umpama pedis yang masyaqqah, yang kesusahan. Yang masyaqqah, yang kesukaran. Sertanya pedis tu, nya sakit. Yang masyaqqah sertanya serta sakit atau pedis tu boleh tertanggung. Mana tak boleh nak tanggunglah sakit dia, pedis dia. Tu. Yang ini maka membuka itu afdal daripada puasa. Tu. Afdal, jadi lebih banyak pahala daripada puasa. Bahkan tak afdalnya jika takut ia orang musafir daripada puasa orang musafir akan binasa diri. Tu. Atau anggota atau diri. Atau munafaat diri dan anggota. Apa dia takut binasa munafaat diri dia atau munafaat anggota dia. Nah, yang boleh guna baik-baik, tak boleh guna sebab dia puasa. Tu takut munafaat anggota, munafaat diri, munafaat anggota. Haram atasnya orang musafir puasa. Tak boleh dia puasa macam tu. Kalau takut mudarat ni, takut binasakan diri satu. Takut binasa diri satu. Tu anggota, bukan diri, anggota. Tangan ke, kaki ke. Tahu munafaat anggota. Takut binasa ke munafaat anggota dia. Selalunya kalau tak puasa, anggota dia ni boleh ambil manfaat, buat tu, buat ni, buat tu, buat ni, dapat semua. Tapi dah puasa nak guna tak boleh manfaat anggota dia. Yang ini secara haram atasnya, atas orang musafir puasa. Seperti berkata oleh Al-Ghazali, oleh Imam Al-Ghazali lah, di dalam Al-Mustasfa, nama kitab. Di dalam Al-Mustasfa, nama kitab. Dan jikalau tiada jadi mudarat ia orang musafir dengan puasa itu pada ketika safar. Pada ketika itu, ketika musafir, ketika safar, ketika perjalanan itu tidak jadi mudarat. Tu. Dan tetapi ditakut dhaif, ditakut lemah kalau puasa dia takut. Dia tak jadi mudarat dengan puasa pada ketika itu. Tu. Ketika apa? Ketika sakit ni. Ketika sakit. Ketika sakit tak ada mudarat. Dan jikalau tiada jadi mudarat ia orang musafir dengan puasa itu, tu. Dengan puasa itu tiada mudarat pada ketika itu, ketika sakit. Dan tetapi ditakut akan dhaif kalau puasa ia orang musafir. Tu. Tetapi takut akan dhaif kalau puasa ia takut dhaif. Takut lemah dalam perjalanan dia tu. Dia tak mudarat. Tapi takut dhaif, takut lemah kalau puasa ia orang musafir. Dan adalah safar itu safar haji. Padahal adalah safar itu safar haji. Tu. Dan safar itu padahal adalah safar itu, perjalanan itu safar haji atau perang, safar berperang. Tu safar berperang ni. Tu. Saya membuka itu afdal daripada puasa. Seperti barang seperti hukum yang menakal, yang memindah oleh Ar-Rafi'i daripada tatimah.
Tu daripada matinah. Dan menetap ia ya ar-rafi'i akan itu barang, akan itu hukum. Dan menetap ia akan itu barang, akan itu hukum. Apa? Yakni membuka itu afdal daripada puasa. Ni walaupun dalam hal jalan dalam hal musafir dia itu tidak jadi sakit, tidak mudarat apa-apa, tapi dia takut dhaif, takut lemah kalau dia puasa. Tu dia. Padahal dia safar itu safar haji atau pergi perang. Nah, safar pergi haji dan pergi perang, maka ia ini membuka afdal daripada puasa. Oh, masya-Allah, memang laik. Habis faslun fil jam'i taqdiman wa ta'khiran, wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Rabbi salli alaihi wasallim. Subhanallah, subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah.